Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Al-Hasani, ente daripada mana? Saya asal apa Ustaz? Oh, sekarang kat mana? Saya kat Puchong. Oh, Puchong. Bekerja ke belajar? Bekerja. Bekerja kat mana? Kat KL. Oh, background dulu study apa? Dulu basic je Ustaz syariah. Kat mana? Pengajian apa Universiti Malaya. PM eh? Pusat pengajian Universiti Malaya. Dia ada untuk UNIMAC. Oh, ini. Okay. Okay, kita tunggu kawan kita lagi 2 minit lagi. Nabil Akram kata daripada mana? Bismillah. Oh, sekarang kat Mesir, insya-Allah. Tahun berapa dah? Tahun berapa? Ambil apa kat Mesir? Oh, baru duduk. Gambar ni share Usam lah. InsyaAllah khair. Oh, boleh insyaAllah. Ana dulu akidah falsafah ya. Tapi di Mansurah, Azhar Mansurah. Ada satu madah tu beli banyak kitab subjek tu, insyaAllah boleh faham cepat. Macam apa, falsafah, mukadimah falsafah, cari 5 rujukan, insyaAllah boleh faham dengan mudah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan falsafah ilmu kalam. Cuma malam ni saya akan sedikit buat perubahan lah tentang kita cara membaca ni. Saya akan ambil poin-poin yang penting dalam setiap muka surat. Jadi kita tidak bacalah harfan bil harfin, sebab dia akan mengambil masa yang panjang. Jadi mudah-mudahan saya akan beritahu muka surat berapa, pendengar berapa. Nanti kita akan baca mengikut apa yang saya nampak, isi-isi penting dekat setiap muka surat. Okay, jadi malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-7. Itu berkenaan dengan bagi setiap masail ilmiah ataupun mana-mana bidang ilmu, dan kita mesti ada tasawurat kuliah, iaitu gambaran secara umum ataupun gambaran secara menyeluruh bagi bidang ilmu tersebut. Seperti mana kalau kita tengok, kita belajar Nahu, kita tahu di sana ada perbincangan tentang isim, fi'il, huruf. Kemudian setiap perbincangan tersebut ada pula mansubat, marfu'at, awamil dan sebagainya. Bila ada gambaran tersebut dalam otak kepala kita, maka kita akan tahu kedudukan setiap bab yang kita pelajari dalam setiap bidang ilmu, walaupun menggunakan kitab yang pelbagai. Jadi bila kita ada tasawur umum tersebut, dia akan membantu kita untuk mengenal pasti kedudukan satu topik perbincangan itu dekat mana. Jadi dalam setiap bidang ilmu dia ada masail, ada perkara yang dibincangkan. Dalam masail tersebut terbahagi pula kepada mabadi dan maqasid. Ini kita huraikan semalam. Jadi dalam masail, setiap ilmu ada masail yang berbeza-beza yang membentuk ilmu tersebut. Kalau ilmu psikologi dia bincang tentang emosi manusia. Kalau ilmu tentang tasawuf dia bincang tentang akhlak manusia. Kalau ilmu fiqh dia bincang tentang af'al, hukum hakam. Di bawah ilmu tersebut kita kata ada mabadi dan juga ada maqasid. Mabadi ni apa yang membentuk maqasid, ataupun maqasid itu adalah tujuan daripada mempelajari ilmu tersebut. Sekiranya mantik, mabadi dia adalah alfaz, qadiyah dan ta'rif. Manakala maqasid dia adalah al-qiyas. Jadi begitu juga dalam ilmu akidah,
Sekiranya kita kena pasti tentang masail dan juga maqasid ini, dia akan membantu kita dalam mengetahui sesuatu ilmu tu secara keseluruhan. Okey. Pada perenggan yang kedua tersebut, kita berhenti kat semalam kan. Walizalika kana la budda li kulli ilmin bi syakl 'am wa 'ilm kalam zi mabahis kulliyah bi syakl khas min at-tawr tsani ya'ti ba'da takammuli masailihi. Ini yang kita baca semalam. Okey. Perenggan yang seterusnya, faqad yakunu al-qa'idu fil kalami muttaqinan fi fahmi al-masail illa annahu yurabbitu fi ma bainaha rabtan taqlidiyan. Okey, masuk ke soalan 8. Okey, dia kata boleh jadi orang yang mengkaji ataupun orang yang mendalami ilmu kalam ini, dia memahami tentang masail. Semua perbahasan dalam ilmu tersebut dia faham, tetapi dia tak mampu untuk fima baik mengikat ataupun menghubungkan secara hadir. Dia menghubungkan secara taklidi. Maksudnya apa yang ulama buat dulu dia ikut saja. Dia tak tahu hakikat kenapa ulama mendahulukan perbahasan ini, kenapa ulama melewatkan perbahasan ini, dan kenapa perbahasan ini diawalkan. Jadi dia tidak tahu tentang perkara tersebut. Ta'allama an hazil masail kulliyah dan dalilu tahta masail juz'iyah muayyanah. Sebab dia kena tahu bahawasanya setiap masail kuliah tu di bawah dia mesti ada masail al-juz'iyah. Fakana muqallidan fi rabti, dia juga adalah taklid dalam perkara tersebut. Okay, huna tazharu iskalat ladaihi fi rabti al-juz'iyat muayyanah rubama lam yaqra'ah sabiqan aw qara'aha muqarrarah bi tariqil ukhra bi masail al-asliyah. Jadi tak mampu untuk nak menghubungkan benda itu secara sendiri. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang yang genius, bila dia baca kitab saja dia dapat menghubungkan di antara perbahasan dengan perbahasan yang lain. Maksud ada keterikatan dia, dan dia nampak di situ ada trend mutakallimin dalam istidlal mereka. Okey. Wa katsiran ma kana al-Ghazali yazumu ba'd al-mutakallimin al-muqallidin. Seperti mana yang Imam Ghazali mengecam sebahagian daripada mutakallimin, yang mana mereka ni mutakallimin ikut-ikutan. Maka zalika yushakkilu alayya daiman haisu innal Ghazali mutakallim kana yaqulu innal mutakallimin man huwa muqallid wa huwa yazunnu fi nafsi khilaf zalika. Ada sebahagian daripada mutakallimin, mereka ni bertaklid sahaja, tetapi mereka menyangka mereka ini adalah ghair muqallid, iaitu mujtahid dalam bab tersebut. Jadi kita tengok di sini, apabila seorang mutakallim itu, bila dia tak mampu nak menghubungkan di antara perbahasan juz'iyah dengan kuliah, menyebabkan berlaku khalal dalam istidlal dia. Jadi kita akan tengok contoh yang diberikan oleh penulis. Okey. Contoh dia kata pada muka surat yang ke-8 tu, bawah sekali. Okey, ani astami'tu ila mutakallim mu'asir yusharu ila bil bunani yuridu an yuqarrira burhanul hudus alam. Dia kata apabila seorang mutakallim moden, ini pengalaman Syekh lah pribadi dia, ingin nak menjelaskan tentang burhan hudus, iaitu burhan hudus ni adalah salah satu burhan yang dipegang oleh mutakallim dalam mengisbatkan kewujudan pencipta Allah SWT. Jadi burhan hudus ni dia melihat kepada kehudusan alam, baharunya alam ini. Okay, jadi dia kata al-alam hadis wa kullu hadis lahu muhdis, izan al-alam lahu muhdis wallahu SWT. Okay, ini adalah bentuk kias burhan. Syaklul awal, darbul awal, iaitu alam adalah baharu, setiap yang baharu itu mesti ada pencipta. Izan al-alam lahu muhdis huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, jadi dalil suqra anna kullu ma ra'ayna min al-alam mutaghayyir fa kullu mutaghayyir hadis, izan al-alam hadis. Okay, dalil bagi muqaddimah suqra, iaitu alam hadis, iaitu merujuk kepada apa yang kita lihat bahawasanya al-alam itu berubah-ubah. Dunia ni ataupun alam ni dari segi istilah mutakallimin iaitu ma siwa Allah, iaitu selain daripada Allah, berubah-ubah. Setiap yang berubah itu hadis baharu, maka al-alam ini adalah baharu. Okey, jadi kaedah mutakallimin ini, apabila mereka mengemukakan muqaddimah, setiap muqaddimah, maka dia akan datangkan kias burhan yang lain pula menguatkan muqaddimah. Yang ni kita kata kaedah yu'ayyidu
darurah bid-darurah, ataupun yu'addidu, menguatkan muqaddimah surah yang darurah dengan darurah. Sebab bagi dia semua yang nazariyah mesti kembali kepada darurah, dan darurah mesti dikuatkan dengan darurah yang lain. Jadi menghasilkan burhan yang qati' dan sati'. Itu tujuan daripada istidlal tersebut. Amal kubra, kubra wa kullu hadis lahu muhdis, ini adalah muqaddimah yang tidak perlukan kepada muqaddimah yang lain ataupun dalil yang lain, sebab dia adalah benda yang maklum bi darurah. Idzan tasbut sabatat, idzan sabatat natijatu anna Allah muhdisul lil alam. Maka telah sabitlah natijahnya, iaitu Allah lah yang menjadikan ataupun yang mengadakan alam. Okay, ini antara bentuk contoh. Dan tetapi dia kata di sini, faqultu fi nafsi hadza tariqah fi taqrir dalil wa in kana min haitsu surah maqbulah. Dia dari segi bentuk istidlal ini diterima. Lawit tala'a 'alaiha mulhidan lastakhdamahu nafsahu fi inkari wujudillah. Kita sekiranya hudah ini dipakai oleh orang ateis, dan dia gunakan untuk menafikan kewujudan Allah, haitsu in ja'ala mustanadul hudusul alam wal istiqra'. Iaitu dia mengatakan dia dijadikan hudusul alam itu sebagai satu proses istiqra'. Jadi dia bukanlah istiqra' yang tam, dia istiqra' yang nakis, maka dia menafikan kewujudan Allah SWT. Jadi sebab itu pentingnya kaedah ini digabungkan dengan qanun as-sababiyah. Itu saya sambung lagi. Iaitu penghujahan dalil ini tidak lengkap ataupun tidak sempurna, ataupun di sana masih ada khalal yang boleh golongan lain menggunakan dalil yang sama untuk nak mengingkari tentang kewujudan Allah SWT. Jadi penulis kata wa adamu rabti qanunus sababiyah bi qanunun huwiyah, iaitu dengan ketiadaan menghubungkan qanun sababiyah dengan qanun huwiyah ini qad yulzimu bil izamat kathirah, akan membawa kepada talazum ataupun hukuman-hukuman yang lain. Kama anna mujarrad isbat sabab al-alam, anna isbatus sabab lil alami la yalzimu minhu fi zatihi wallahu ta'ala bal labuda min at-tawassul li ba'd al-muqaddimat. Jadi dia kata perlu kepada muqaddimah yang lain untuk nak menafikan hujah-hujah yang digunakan pakai oleh golongan ateis tadi. Jadi sebab itu penting bila kita berhujah, maka setiap muqaddimah kita itu mestilah kita kaitkan, kita sangkutkan dia dengan qanun ataupun qawanin aqliyah al-mu'tamadah ataupun qanun aqliyah al-muhakkamah yang kita sebutkan selalu. Okey. Jadi terusnya pada muka surat 10. Okey. Jadi muka surat 10 perenggan yang kedua, walaisa ma sabaq iktisyafan jadidan. Okey, jadi yang perenggan di atas tu Syekh menceritakan bagaimana dia timbulnya idea dia untuk menulis tentang falsafah ilmu kalam ini selepas dia mengajar, dia mengkaji, kemudian dia mengajar ilmu kalam, maka dia dapati betapa perlunya untuk ada falsafah ilmu kalam ini. Dia kata falsafah ilmu kalam ni maujudatun wa mansusun 'ala mabahis fil kutubi kalamiyah. Itu falsafah ilmu kalam ini memang dah ada dan juga dijelaskan di dalam perbahasan kitab-kitab kalam. Wa ma yaqra'u talib bi hadha 'ilm awal talab zannan annaha masail kalamiyah khalisah. Ya fil haqiqati wi'al kulli hawil masail al-kalamiyah. Sebahagian penuntut ilmu dia nampak benda ini macam benda yang baru, tetapi sebenarnya pada hakikatnya dia nampak benda ni berlainan daripada ilmu kalam. Falsafah ilmu kalam tu dia anggap berlainan, tetapi sebenarnya falsafah ilmu kalam ni adalah framework. We are kulli. Orang Arab panggil we are ul kulli. Kita kata framework lah, maksudnya keseluruhan kita punya framework sesuatu ilmu tersebut. Jadi falsafah kalam ni dia bertindak sebagai framework di masail yang mengandungi perbahasan kalamiah. Fatamayuz qadiman kana wadihan jiddan fi masail allati hiya al-aqaid baina masail allati hiya muqaddimah li-isbat al-haza'id aqaid. Wa bitali yatadhihu fi zihni mutakallim aina yanbaghi an yakuna mahallul ijtihad min adamihi. Okey, dia kata dulu ulama dulu mereka tidak perlukan kepada falsafah ilmu kalam sebab
kemampuan mereka untuk memahami falsafah ilmu kalam itu secara sajiyah. Maksudnya bila dia tahu, oh ini tempat untuk berijtihad, ini dalil yang disepakati, ini dalil yang tidak di qaidul mu'tabarah, ini dalil yang qat'i, ini dalil yang zanni. Jadi itu perlunya kepada falsafah ilmu kalam pada zaman kita, dengan sebab kejauhan kita daripada ilmu tersebut. Jadi sebab itu kita tengok para sahabat pun mereka tidak memerlukan usul fiqh. Para tabi'in mereka juga tidak memerlukan usul fiqh, sebab usul fiqh ini hidup di dalam akal mereka, hidup di dalam lughah bahasa mereka. Sebab sebahagian usul fiqh itu adalah kebanyakannya lughah. Hatta Imam Syafi'i pun beliau adalah orang yang mahir dalam lughah. Maka kaedah-kaedah lughah itu diaplikasikan di dalam istinbat ahkam, jadi menghasilkan dapat mengeluarkan ijtihad yang berdasarkan kepada lughah sahaja. Lughah sahaja dapat menghasilkan hukum. Jadi sebab itu Imam Syafi'i antara benda yang dia counter awal-awal sekali adalah berkenaan dengan dilalah, iaitu berkenaan dengan lughah. Ini adalah lafaz yang mushtarak, ini adalah lafaz yang lafaz yang ma'ani kathirah, yang mujmal, ini adalah lafaz yang mujmal. Maksudnya kalau zaman dia tu ada dah perbincangan tentang bagaimana lafaz yang sama digunakan dalam Al-Quran, membawakan hukum yang berbeza-beza. Tapi di situ bila kita tahu, oh rupanya lafaz ini adalah lafaz yang mushtarak, ma'ani dia kathir, makna dia tu banyak. Jadi ayat ini menunjukkan hukum yang berlainan, ayat ini menunjukkan hukum ataupun aspek yang berlainan. Jadi Imam Syafi'i selesai dan dia menulis risalah berdasarkan kepada isu-isu yang muncul pada zaman dia, disebabkan ketidakfahaman manusia terhadap nas, nusus dari sudut bahasa. Jadi sebab itu munculnya antara aspek yang penting dalam ilmu sufi adalah bab dilalah. Dilalah kalau dalam mantik dilalatul alfaz, kalau dalam sufi ini dalam bab dilalah lah, maksudnya ini tabayun ke, ini mushtarak ke, ini jadi sebab itu benda itu mereka tak perlukan. Jadi pada zaman kita jauh daripada lughah, ataupun kita tidak ada kemahiran daripada sudut itu, maka kita perlu kepada ilmu yang lain sebagai sokongan kepada untuk kita punya akal kita untuk berfikir secara betul. Kama anal manahij istidlal, muka surat 10 bawah sekali. Kama anal manahij al-istidlal mutakathirah mutamayyizah an ba'dha, kama wadahna fil fasl akhir. Wa man rama husul malakah kalamiyah labuda min at-tanawu' fi hatta tasbihah mutasayyirah lahu, mutayassirah lahu. Okay, dia kata begitu juga metodologi istidlal, manhaj istidlal ni banyak dan berbagai-bagai, berbeza-beza salah satu antara satu sama lain, seperti kita akan jelaskan pada bahagian yang terakhir. Dan siapa yang berkehendakkan untuk mahu untuk nak ada kemahiran dalam kalamiah ini, istidlal kalamiah ini, maka dia perlu pelbagaikan. Jadi ini antara salah satu kaedah benda yang paling asas mutakalimin perlu menguasainya. Sebab bila begitu juga bila kita baca kitab-kitab turas yang ditulis oleh imam-imam besar seperti Baqilani, Al-Juwaini, bila mereka mendatangkan hujah mereka, maka kita tahu ini qiyas ghaib ala syahid, ini intifa'u dalil bitinfa'il madlul, ini butlanu tasassul, ini butlanu daw, ini adalah apa-apa kaedah yang kita sebutkan sebelum ini. Jadi sebab itu bila kita seorang yang mahir tentang istilal ni, sebab ulama Asy'ariyah ni ataupun ulama-ulama mutakallimin ini, mereka tak sebut, hatta Imam Ghazali sebenarnya dalam kitab Tahaffuz dia, dalam kaedah mengkritik ahli falsafah, dia tak sebut ini aku menggunakan qiyas al-ikhtirani, ini adalah talazum, ini adalah ini menyebabkan kita yang terpaksa menghadirkan kaedah-kaedah istidlal yang kita pelajari dalam ilmu kalam. Jadi sebab itu perlu kepada pengetahuan yang dia bukan sangat tahu dan juga dia mahir. Kalau dia tengok kias tu, dia dah tahu, oh ini kias ni adalah kias sekian jenis dia, kan? Kalau kias tu hamli, dia mesti ada maudhu' dan mahul. Kalau kias tu adalah syarti, dia mesti ada ini muqaddam dan juga tali. Itu benda-benda yang perlu kita mahir.
Inna ta'aruf ila ilmi kalam muka surat sebelah bisyaklil manhaji yu'adi ila isti'ab al-ab'ad jadidah mutanawwi'ah lil masailihi bal yumakkinu mushtaghilu bihi min al-murunati manhajiyah allati taj'alu salihan lit-ta'siri fi hadha zaman alladhi asbahat lil falsafati fihi ab'ad jadidah tamaman wa kanat tandasiru ab'ad kanat muqawwimah lin nazri falsafi qadim. Okay, dia tu sebab itu bila seseorang itu dia mampu mengetahui, mendalami ilmu kalam itu dengan bentuk manhaji, bentuk metodologi yang membawa kepada isti'abul ab'adil jadidah, dia dapat mengetahui tentang angle-angle yang baru ataupun aspek-aspek yang baru bagi permasalahan yang berbagai. Jadi sebab itu bila seorang dia menguasai benda tersebut, baru dia boleh menghidupkan ilmu kalam. Maksudnya dia akan murunatul manhajiyah. Murunatul manhajiyah ni apa? Maksudnya dia fleksibel dari sudut metodologi. Sebab tahu, oh ini adalah dalil zonni. Jadi ini adalah mahal yang kita boleh tafsir yang berbagai. Okay, ini dalil yang qat'i, maka kita tidak boleh di situ ada apa panggil pertikaian dalam hal tersebut. Jadi kalau seorang yang mahir, dia akan tahu, dia akan ada pembaharuan di dalam setiap masail, setiap perbahasan ilmu kalam itu untuk dia sumbangkan. Sebab ilmu kalam ni mesti kena hidup. Dia tak boleh mujarad kita kata Juwaini kata macam ni, Al-Ghazali kata macam ni, Baqilani kata macam ni, itu tidak memadai. Dia mesti okey, aku setuju. Contoh kita kata okey, saya setuju dengan Al-Ghazali, tetapi saya ingin menambah apa yang Al-Ghazali katakan ini daripada aspek ataupun angle yang lain. Ini satu benda yang besar lah kan. Kita pun masih dalam perjalanan ke arah itu. Jadi dia mengambil masa yang panjang untuk kita nak menguasai perkara tersebut. Okay, supaya pada perkara seterusnya dia kata supaya ilmu kalam ini dia tidak jadi seperti mana tarian bil folklore. Folklore ni macam satu tarian tradisi. Maksudnya tarian tersebut daripada zaman dahulu kan, zaman tok nenek dulu diwarisi sampailah kepada kita hari ini, tarian yang samalah macam zapin kan, tidak ada langsung perubahan. Maksudnya tarian tu diwarisi, begitulah bentuk dia. Ni Syekh sebut satu tarian di Afrika tak silap saya. Dia kata kita tak mau ilmu kalam ni dia jadi macam silat pulut. Duk menari, duk bersilat di majlis kahwin saja. Kan? Jadi tidak ada di sana bunga baru, buah baru, apa panggil, metod-metod yang baru. Kita tak mau ilmu kalam ni jadi seperti mana ilmu silat. Tak ada perubahan. Daripada satu generasi pada satu generasi, daripada satu guru kepada satu guru. Nak tunggu datang guru baru tu untuk dia nak ubah buah sikit, tarian sikit, itu sukar untuk kita dapati. Jadi kita tak nak ilmu kalam ni diwarisi secara taklidi begitu. Jadi dia tak berkembang. Jadi perlu ada pengetahuan tentang falsafah ilmu kalam ni yang akan membantu kita untuk generate. Kita nak apa panggil, bukan reinvent, macam kita nak regenerate ilmu kalam yang hidup, yang bila datang satu isu, dia akan bahas isu tersebut berdasarkan kepada turas dan juga pembaharuan dia. Jadi kita bukan bawa benda yang lain, tetapi adalah kita mengembangkan. Seperti mana mujadid dalam di kalangan mutakalimin, mereka ada sumbangannya dalam setiap perkara. Ada benda yang ditarjihkan. Jadi ini yang berlaku dengan Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ketika mana dia mengajar di Masjid Azhar, dia mentarjihkan, dia adalah Asy'ari, dia mentarjihkan pandangan Mu'tazilah dalam bab apa saya tak ingat. Dalam bab tak pasti, dalam bab azab kubur tak silap saya. Kemudian soal Syekh besar, Syekh Alis ni tegur. Dia kata kenapa kamu mentarjih mazhab Mu'tazilah? Jadi Syekh Muhammad Abduh jawab, dia kata aku lam uqallid Mu'tazilah wa lam uqallid Asy'ariyah. Dia kata aku tidak bertaklid kepada Mu'tazilah, aku tidak bertaklid kepada Asy'ariyah, tetapi aku tarjih adalah berdasarkan kepada dalil. Berdasarkan kepada dalil. Jadi dia lihat dalil, benda ini adalah benda yang ditarjih tersebut adalah
apa yang dibawa oleh ulama dahulu, dia macam apa, tidak bersetuju dan didatangkan tarjih yang baru berdasarkan kepada dalil. Sebab itu mazhab akidah ke mazhab fiqh ke, dia mesti, mazhab ni dia mesti kena ikut dalil, bukan dalil ikut dia. Kalau betul-betul kita nak islah kita punya mazhab ataupun kita punya madrasah, kan, kalau iaitu dalil yang membentuk mazhab. Sebab itu kalau kita tengok hatta Imam Syafi'i pun, bila dia jumpa dalil, maka dalil tersebut yang akan membentuk mazhab dia. Bukannya kita ni bila kita pegang dengan satu pendapat, contoh kita berpegang, contoh dalam isu apa punya isu capal kan, kita pegang, kita capal, logo capal tu boleh, maka kita cari dalil untuk nak kuatkan pegangan kita. Maksud kita pegang dulu, baru kita cari dalil. Bukan kita tengok dalil dulu, kemudian baru kita pegang pendapat tersebut. Jadi kebanyakan kita begitu. Ini kita kata sebagai kita nak manipulate dalil untuk nak membenarkan pendapat kita. Sebab itu kaedah yang betul adalah dalil yang membentuk mazhab, bukan mazhab yang membentuk dalil. Ni buat mazhab dulu, baru cari dalil untuk kuatkan dia punya mazhab dia. Ini cara yang salah, yang tidak amanah. Okey, ini masih lagi dalam mukadimah. Kemudian kita tengok muka surat 12, iaitu fusul berkenaan kitab ini. Dalam kitab ini penulis membahagikan kepada 3 fasal, iaitu fasal pertama berkenaan mukadimah nazariyah lil ilmi kalam, yang berkaitan dengan definisi hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain, topik-topik perbincangan dia, ghayah, tujuan, wa khatmatuhu, dan Syekh habiskan ataupun tutup perbahasan ini berkenaan dengan definisi kalam al-jadid. Jadi akan disentuh sanggahan dan juga kritikan penulis terhadap kalamul jadid. Nanti saya akan bincang juga kalamul jadid ni, banyak juga isu dia. Wa fi fasal sani, pada pasal yang pertama, aku menjelaskan awdahtu handasah al-ma'rifiyah lil ilmi kalam. Aku menjelaskan tentang architecture ataupun orang kata apa, framework lah, keseluruhan bagi ilmu kalam tersebut. Iaitu aku maksudkan di sini adalah handasah. Handasah ni satu istilah moden lah, iaitu kita katakan tariqatu tartib masaili, iaitu kaedah menyusun susunan perbahasan. Fazakan nafi maqasidu, aku sebut juga tentang maqasid ilmu kalam. Summa mabadihi, dan kemudian prinsip-prinsip dia, asas dia. Summa khatamna, kita habiskan ataupun kita tutup perbahasan ini berkenaan dengan maqasid ilmu kalam al-jadid. Kemudian fasal yang ketiga, iaitu pasal yang lebih luas, iaitu kita khususkan, kita bincangkan tentang manahij al-istidlal al-kalamiyah, iaitu berkenaan dengan 2 dalil, nakli dan juga akli. Dan akhir sekali, baqiya an ushira lil qari ila salas mulahazat. Di sini saya rumuskan ma taqila fi hadzal bahsul ilmu kalam atau kalam maqsud bihi kalam taqlidi, wa hadza sayatadhihu lil qari ba'da ihtimal fasl awal. Jadi kita nak tengok apa yang disebut sebagai ilmu kalam ataupun kalam ataupun dengan maksud kalam at-taqlidi ini pada perbahasan yang pertama. Kemudian pada bahasan aku juga menghabiskan perbahasan yang ketiga ini berkenaan dengan manahij istidlal, iaitu berkenaan dengan kalam jadid. Anna hadza manahij lam okey. Kita buat. Jadi setakat itu dulu mukadimah muallif, kita tak boleh lama-lama sangat, kita akan masuk ke dalam faslul awal. Okey. Muka surat faslul awal, muka surat 15. Ta'rifuhu, al-fasl al-awwal ilmu kalam. Ta'rifuhu wa mawdu'uhu, samratuhu wa 'alaqatuhu bi baqiyatil ulum. Okey, nazariyatul ilmu kalam, teori ilmu kalam. Law balagha ila sam'ika anna hunaka madinatun ismuha Honolulu. Ni di Hawaii Wa ana 'asimatu wilayatul Hawaii al-Amerikiyah. Wa lam takun qad sami'ta biha qabl. Fala syakka annaka satasbihu عالما بوجود هذه المدينة بعد سبق جهل به. هذا إن كان الخبر قد وصلك بالطرق المعتبرة مفيدة للعلم
Okey, di sini Syekh nak menceritakan tentang khabar al-mutawatir. Iaitu sekiranya sampai ke pendengaran kita bahawasanya ada satu Madinah, nama dia Honolulu. Dia adalah merupakan ibu negeri bagi negara Hawaii. Walam takun sami'ta, yang mana kamu tak pernah dengar sebelum ini. Fala syakka, maka tidak syak lagi bahawasanya kamu akan mengetahui tentang kewujudan perkara tersebut. Ba'da, selepas mana kita didahului dengan kejahilan tentang benda tersebut. Haza in kana khabar, sebenarnya penceritaan ataupun berita tersebut telah sampai dengan jalan yang muktabar. Maksudnya tentang kewujudan Honolulu ini adalah satu berita yang bila orang ceritakan ke kita, khabar tersebut adalah khabar yang mutawatir, maka yufidu ilmi, memberi maksud ataupun memberi faedah yakin kepada orang yang mendengar benda tersebut. Tapi kalau dia adalah khabar yang ahad ataupun khabar yang tidak mencapai tahap mutawatir, dia pengetahuan yang sampai kepada kita dia adalah bersifat zonni. Jadi Syekh mulakan, kalau kita tengok dalam Aqaid Nasafi juga dibincangkan dalam perkara ini. Maksudnya apa masadir ma'rifah itu, dan kita ada khabar sadiq. Okey. Wa aidan law kunta taqudu sayyarataka fara'aita amamaka isyaratun ضوئية أضاءت باللون الأحمر فتصبح عالما بلونها أحمر عالما أنه يجب عليك التوقف الآن بعد أن كنت تسير بسرعة معينة. Okey, jadi sekiranya tadi khabar sadiq ini pendahuluan lah, tak apa. Dia kata sekiranya kita drive kereta kita, kemudian kita tengok di hadapan kita ada satu isyarat cahaya warna merah, bercahaya warna merah, maka kita tahu dengan warna merah tersebut maka mesti wajib kita berhenti. Maksudnya lampu merah lah, trafik. Al-an ba'da an kunta tusira bi sur'atin muayyanah, sampai mana kita bergerak secara laju. Jadi di sini Syekh nak jelaskan tentang dilalah al-iltizamiyah. Kalau dalam mantik dipanggil dilalah al-iltizamiyah. Okey, jadi bagaimana metodologi ni yang kita akan guna pakai di dalam perbahasan. Okay, sebelum kita masuk lagi, saya nak jelaskan, bila agama Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah SWT, jadi mestilah agama Islam itu dia akan menyediakan metodologi yang untuk menghasilkan kebenaran, ataupun metodologi yang untuk mengenal pasti kebenaran. Kebenaran dia wujud di luar, tetapi bagaimana kaedah untuk kita nak mengetahui kebenaran, maka ini dipanggil science of kalam ini, ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini fungsi dia adalah dia menjadi metodologi kepada kita untuk nak mengetahui tentang kebenaran, ataupun untuk nak membuka ia bersifat inkishaf, expose, kita nak expose tentang kebenaran tersebut. Jadi sudah tentu ilmu kebenaran yang ada dalam agama Islam itu dipelihara melalui ilmu kalam. Jadi itu antara fungsi dia. Jadi sebab itu Syekh memulakan perbahasan dengan perbahasan ini. Okey. La syakka fi annaka lahasta ikhtilafan hasilan fi nafsika tijah hazaini ilmaini aw bi ibaratin ukhra adrakta anna al-infial hasil fi nafsi bi izai ilmaini mukhtalifun. Okey, dia tidak syak lagi di sana bila kita tengok apa yang berlaku di dalam diri kita berdasarkan kepada dua pengetahuan ini, ataupun kita dah tahu dalam maksud yang lain, adrakta anal infial, iaitu infial ni maksudnya reaksi ataupun respon kita terhadap benda tersebut. Fa'il muka, pendengar yang terakhir, Honolulu itu kashfalaka amron mawjudan fil waqi', iaitu memberitahu kepada kita bahawasanya benda itu adalah realitinya wujud. Wa ba'da kashfika lahu baqiya kama kana. Selepas kita tahu benda tersebut, maka dia akan kekal. Macam kita lah, bila kita tahu satu negara di China, kita dapat perkabaran tersebut dengan khabar yang mutawatir, maksud semua orang cerita tentang China. Walaupun kita tidak pernah pergi China, tapi keyakinan kita itu makin bertambah dan akan kekal demikian dengan sebab datangnya berita dengan jalan yang mutawatir. Begitu juga dengan kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang kewujudan Mekah dan Madinah. Tapi dalam kitab terus ilmu kalam banyak sebut contoh tentang Mekah dan juga Madinah.
Macam tu, kita tak pernah pergi Mekah, tapi ramai yang pergi balik cerita kita tentang Mekah, tentang Kaabah. Jadi perkhabaran mereka itu menghasilkan keyakinan ke dalam jiwa kita. Jadi dia merupakan satu bentuk masdar makrifah dan sumber pengetahuan yang menghasilkan keyakinan. Jadi sebab itu kita kata dalam agama Islam ini, dia adalah akidah yang mesti yakin. Jadi yakin tersebut mesti ada metodologi dia untuk kita nak kenal pasti kebenaran, kesahihan, ketepatan dan juga keyakinan sesuatu benda tersebut. Jadi ini fungsi ilmu kalam. Yang okey, sawaun arafta zalika alam ta'rif. Sama ada kita tahu perkara tersebut ataupun kita tidak tahu. Selepas datang khabar itu baru kita tahu dengan yakin. Okay, fal ghayah min hadha an-naw' min al-'ilmi hiya kashful majhul liyasbih ma'luman. Okay. Selepas jadi tujuan daripada perkara ini, bentuk jenis pengetahuan ini, iaitu dia memberi kashful majhul, iaitu dia membuka sesuatu kejahilan, sesuatu yang tidak diketahui, maka benda tersebut jadilah satu benda yang maklum, benda yang diketahui. Wahwa musamma bi'ilmin nazari, dinamakan sebagai ilmu nazari, iaitu yahtaju ila tafkir, itu yahtaju ila dalil. Ay alladhi yutlabu fihi nafsul inkishaf laysa amal mutarattabu ala hadal inkishaf. Okay. Ilmu nazari itu apa? Iaitu sesuatu yang menuntut padanya itu nafsul inkishaf. Dia perlu kepada benda yang lain untuk nak menjelaskan tentang perkara tersebut. Bi khilafil ilmu tsani alladhi yutlabu walakin la li zatihi bal idrakil amal mutarattabu alaihi. Berbeza pula dengan pengetahuan yang kedua. Macam tadi pengetahuan kita tentang Honolulu tu, dia hanya membawa kepada maklum benda yang majhul. Tetapi pengetahuan kita tentang lampu merah tadi, dia membawa kepada kita untuk respon, reaksi, tindak balas. Lepas kita tahu, mesti kita bertindak. Jadi ini dinamakan sebagai ilmu amali. Fa ilmuka bi kauni isyaratud dawiyah asbahat hamra yuradu minhu idraku annahu yajibu alayka tawaqquf al-an. Iaitu kita mesti berhenti. La mujarrad idrakul humrah, bukan semata-mata mengetahui merah, lampu merah tadi. Hadza ma yusamma bi ilmi amali, maka ini dinamakan sebagai ilmu amali. Jadi wa hadza qismah muta'alliq bi jami'il umur bi jami'il ulum haitsu innahu ma min ilmin illa nazariyun ay amali wa khuz ala hadza misal tatbiqan. Okey, ini bagi contoh. Dia kata bagi setiap ilmu tu dia ada aspek nazari dia, ada aspek amali dia. Okey, macam contoh, bila kita kenal Allah Subhanahu taala, bila kita dah kenal Allah Subhanahu taala, kemudian apa tindakan kita? Yang kita kenal tadi itu adalah nazari ataupun nazariyah. Kemudian bila kita dah kenal, apa amali daripada mengenal Allah SWT? Mesti akan membawa kepada ta'abud kepada Allah SWT. Okay. Sebab kita tahu Allah Ta'ala yang mencipta kita, maka Allah Ta'ala yang menurunkan Nabi, Allah Ta'ala yang menurunkan syariat. Okay. Ini dia bagi contoh praktikal. Ilmu riyadiyat, kita tak baca ilmu riyadiyat, kita tahu kepada ilmu fiqh. Okey, ilmu fiqh nak cerita janib nazari dan juga janib amali ni, teori dan juga praktikal. Ilmu fiqh fa huwa kashifun 'anil amal, iaitu dia bertindak sebagai pembuka kepada amal, praktikal, praktis. Mutarattibu ala mukallaf, yang perlu dilakukan oleh seorang mukallaf. Faiza balagha hadda taklif satas'alu nafsaka. Apabila kita dah sampai tahap taklif, iaitu baligh dan berakal, maka kita akan bertanya, hal tajibu alayya solat am la? Adakah ke atas aku ini solat, difardukan solat? Sayujibuka al-faqih, maka ulama fiqh itu akan menjawab kepada kita, yajibu alayka mubadaratu ila solat bimujarrad an asbahta mukallafan. Iaitu wajib ke atas kamu untuk mendirikan solat dengan sebab apabila dengan semata-mata kamu telah menjadi orang yang mukallaf. Fa anta tata'allamu al-fiqha li ta'arufu madza ta'mal wa anta mukallaf wa laysa mujarrad ilmin bihi.
Dia kata kita bila kita belajar ilmu fiqh dan kita juga mengetahui apa benda yang kita buat, dan kita apabila kita soal mukallaf, bukan hanya semata-mata kita tahu kita belajar tentang solat praktikal, tetapi kita juga kena applykan solat tersebut secara praktikal. Okey. Jadi perbahasan dia di sini, hal ilmu kalam ilmu nazari am amali. Jadi ilmu kalam ni dia adalah nazari ataupun amali. Walitashil muka surat 17. Walitashil wusuli ila jawabi numahidu lahu bisu'alil qablahu. Okey, untuk nak menjelaskan tentang ini, maka kita ada satu pengenalan untuk kita jawab sebelum itu. Iza arafta anna Allah Ta'ala wajibul wujud, fahal satubadiru ila iltizami biqawanihi wa ila salati wal ibadati bimujarradi hadzal ilmi am tahtaju ila al-ma'rifati al-ma'lum akhar wa huwa anna wajibul wujud jalla jalla qad talaba minka as-salah. Okey, dia kata selepas mana kita mengetahui bahasanya Allah ni adalah wajibul wujud, adakah secara langsung kita perlu ikut patuh dengan segala bentuk undang-undang dia, termasuk solat ataupun ibadat, dengan semata-mata kita mengetahui benda tersebut, iaitu kita mengetahui bahawasanya wajibul wujud. Jadi adakah pengetahuan kita tentang benda tersebut huwa wajibul wujud jalla jalla fi talab minka as-salah, iaitu menuntut kita untuk bersolat. Okay, la syakka anna mujarrad idraku wujud subhanahu wa ta'ala sayaqibuhu ilmun nadhari am mulahadhatu amal fatahtaju ila amalil akhar. Okey, dia kata tidak syak lagi pastinya bahawasanya apabila semata-mata kita mengetahui kewujudan Allah SWT, maka selepas itu dia adalah dengan ilmu yang nazari. Adapun amma mulahadhatul amal, apabila berkaitan dengan amal untuk nak melaksanakan solat, ibadat yang sebagainya, dia perlukan kepada ilmu yang lain. Wa ala hadha fal ilmu kalam ilmu nazari. Jadi maksud yang demikian telah menjadikan ilmu kalam itu adalah ilmu nazari, yahdifu ila idrakil haqiqatil alam alladhi na'ishu fihi, iaitu bertujuan untuk mengetahui tentang hakikat alam yang kita hidup ini, dunia ni, litatawassulu bidzalika ila ma'rifati anna lahu khaliqan wajiban, yang mana membawa kepada kita pengetahuan bahawasanya alam ini mesti ada pencipta yang wajib wujud, muttasifan bikuli kamal, bersifat dengan sifat kesempurnaan, munazzahan an kulli naqsin, dan mana suci daripada ataupun bersih daripada segala kekurangan. Okey, fa ilmu kalam kashifun hazil haqiqah. Ilmu kalam lah yang bertindak menjelaskan tentang perkara hakikat tersebut. Walaysa mujidan lahu, dia bukan orang yang bertindak yang mengadakan benda tersebut. Dia adalah kashif. Sebab itu macam ilmu medik ataupun ilmu sains, dia ada aspek yang kashif. Ilmu ni dia macam contoh ilmu astronomi. Ilmu astronomi dia hanya ilmu yang kashif, dia bukan ilmu yang munshi. Munshi ni ilmu yang membina sesuatu ataupun yang mencipta sesuatu, tetapi ilmu ni dia adalah kashif, macam astronomi. Benda planet-planet tu dah ada dah dekat luar, kat galaksi, cuma kita tidak tahu. Jadi ilmu astronomi ni dia bersifat kashif, membuka ataupun mengeksposkan benda tersebut. Bila ada teknologi, maka kita akan dapat tahu adanya planet selain daripada 9 planet tadi, Mari, Zuhal dan sebagainya, ataupun ada galaksi yang lain. Itu ilmu yang kashif. Jadi ilmu kalam ni dia adalah kashif bagi ilmu tersebut, bagi tentang kewujudan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Allah dah wujud, Allah ada sifat semua, Allah ada demikian. Bukannya ilmu kalam yang mereka-rekakan akidah tersebut, tapi ilmu kalam ni dia bersifat kashif, dia expose benda tersebut kepada kita. Walaysa mujidan lahu, dia bukan orang yang mengada-adakan. Fa wujudullah ta'ala la yatawaqqafu ala idrakina li hadzal wujud. Dan sebab kewujudan Allah SWT tidak terhenti ataupun tidak terkait dengan pengetahuan kita tentang kewujudan. Illa anna hadza mawjud lamma lam yakun mudrakan bil hawas ihtajna ila ilmi yakshifu lana an wujudihi bil adillati yaqiniyah. Maka perlukan kepada diketahui dengan kita punya hawas, iaitu mengetahui benda tersebut secara dengan dalil-dalil yang yakinnya. Wa hadza huwa darul ilmu kalam. Maka inilah fungsi ilmu kalam.
iaitu kita bergantung, kita menggunakan kita punya panca indera kita panggil masadir makrifah, hawas, akal, khabar sadiq, kemudian kalau ilham ni, semua ni benda-benda yang khilaf. Tapi yang diterima pakai ataupun yang diterima dalam masadir makrifah, iaitu sumber ilmu ataupun sumber kepada yakin. Sebab sebahagian ulama bila mengatakan ilmu tu adalah benda-benda yakiniyat. Sebahagian kalau ulama mantik, ilmu bagi dia itu bersifat umum, termasuk syak, zon, waham, yakin. Tapi kalau ulama akidah, ilmu itu adalah yakin semata-mata. Okey, jadi ini adalah fungsi ilmu kalam. Okey, wa idza kana su'al kaifa wa'arifu matlub minni tujah wajib al-wujud fa inna mutakallim sawfa yujibu yuhiluka. Minta maaf, yuhiluka. Okey, dia kata selepas mana kita tahu benda-benda tersebut tentang wajibul wujud, dia kata apa kita nak buat pula? Maka mutakallim, dia kata seorang ahli kalam, dia akan serahkan orang yang mengetahui benda tersebut, kita ni, kepada fuqaha dan juga sufia, liyadulluka ala amal al-wajib kaifatul ikhlas fihi. Bagaimana dia untuk nak beramal tentang kefarduan benda-benda yang wajib, dan juga bagaimana untuk nak mengikhlaskan diri. Ini peranan ulama sufi, ulama tasawuf. Jadi fuqaha bagi tahu hukum, manakala sufiah adalah untuk kita nak ikhlas apabila kita buat ibadat tersebut. Jadi peranan ilmu kalam ataupun mutakallimin ini terhad setakat itu sahaja. Dekat kita membuka ataupun memberi dalil, memberi pengetahuan kepada seseorang yakin tentang kewujudan Allah SWT. Itu fungsi dia, beriman tentang kewujudan. Jadi bagilah dalil, contoh dalam bab isbat wujud Allah menggunakan dalil hudus, menggunakan dalil ainayah, dalil nizam dan dalil yang lain tadi. Okey. Zalika falghaya fi hadha an-naw' min 'ilm kashf al-majhul liyusbiha ma'luman wa hadha musamma 'ilm an-nazari. Dia kata kalau tujuan daripada ilmu tersebut adalah untuk nak membuka benda yang tidak diketahui supaya menjadi diketahui, maka dinamakan sebagai ilmu nazari. Alladhi yutlabu fihi nafsul inkishaf wa laysa amal mutarattibu ala hadzal inkishaf. Dia adalah tujuannya adalah untuk nak bersifat membuka ataupun exposekan benda tersebut, bukannya berkaitan dengan amal yang mesti dilaksanakan selepas mana mengetahui benda tersebut. Jadi bila kita kenal Allah, maka wajib kita beribadah kepada Allah. Bila wajib beribadah kepada Allah itu adalah ilmu praktikal. Dia adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Okey. Habis setakat tu. Mana? Tidak. Okey. Okey, muka surat 17, ta'riful ilmu kalam. Kini kita sambung. Besok ni lepas ni kita laju lagi lah berkenaan dengan adakah ilmu kalam nazari ataupun amali. Maka kita dah tahu ilmu kalam itu adalah ilmu yang nazari, disebabkan oleh fungsi ilmu kalam tersebut. Okey. Oh, saya silap baca ni. Muka surat 17 tu atas sekali, wa hakaza tatakamalu ulum syara'. Iaitu maka begitu telah sempurnalah ilmu syara' wa yubna ba'daha ala ba'din, yang mana saling bina antara satu sama lain. Fatakshifu laka ulumun nazariyah, maka kita ketahui bahwasanya di sana ada ilmu nazariyah seperti ilmu kalam, ilmu usul fiqh, an haqa'iq diniyah as-sabitah, iaitu mengetahui tentang hakikat-hakikat agama yang sabit. Summa tabayyanu laka ulumul amaliyah, kemudian kita telah tahu tentang kewujudan ulum amaliyah seperti fiqh dan juga tasawuf, alladhi yajibu alaika fi'lahu tijahu tilkal haqa'iq. Bila kita tahu tentang hakikat tersebut, maka bila kita nak beramal, maka kita nak berakhlak yang mulia, maka kita perlukan kepada ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak yang bersifat nazariyah. Okey, ada soalan setakat tu untuk malam ni. Dan kita berhenti pada muka surat 18. Ada soalan tak? Di Facebook. Mengantuk juga malam-malam ni, bulan puasa ni. Okay, esok hari insyaAllah kita akan baca pula tentang definisi ilmu kalam.
dan apa yang kita boleh keluarkan daripada definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi kita akan nampak sebelum ni kita belajar tentang takrif definisi ilmu kalam, tetapi dari sudut analisis macam mana kita nak tatbikkan definisi tersebut dan kita nak keluarkan supaya peranan ilmu kalam itu hidup, dapat kita kemukakan dalam bentuk ataupun dalam surah yang baharu. Tadi wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.